11 Februari 2013, penduduk kampung Tanduo, Lahadatu dikejutkan dengan kehadiran beberapa lelaki warga asing yang datang tiba-tiba dan menyerang mereka. 12 Februari lalu, polis menerima pencerobohan sekumpulan lelaki dan hasil risikan mendapati kira-kira 150 anggota dan mendakwa mereka adalah tentera Diraja Kesultanan Sulu diketuai Raja Muda Azumuddin. Kejadian ini adalah satu sejarah gelap bagi Sabah, juga bagi Malaysia, dan masih sangat segar di ingatan masyarakat Sabah. Dan warga asing yang datang ini bukanlah pelancong, tetapi mereka adalah sekumpulan lelaki bersenjata yang mengklaim bahawa Sabah ini adalah milik mereka. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Hey ho, Assalamualaikum, apa kabar? Saya BDT dari BDT Crew, dan hari ini kita bakal membahas satu kronologi sejarah gelap Sabah di tahun 2013 yang mungkin sudah mulai yang makin lupa dengan peristiwa ini, di mana satu masa dulu Sabah ini pernah terancam dengan serangan sekumpulan lelaki bersenjata daripada luar negara yang mengklaim Sabah ini milik mereka, dan mereka jelas datang dengan tujuan untuk menegaskan bahawa Sabah ini adalah di bawah naungan mereka. Sebelum kita masuk kepada kronologi, kita perlu faham sedikit latar belakang di mana Sabah ini adalah bahagian daripada pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Namun terdapat pihak-pihak tertentu yang masih mengaitkan Sabah ini adalah milik Kesultanan Sulu. Walaupun ya, keputusan itu tidak mengubah apa-apa keputusan, apalagi kedudukan Sabah sebagai bahagian daripada Malaysia. Isu itu sebenarnya sudah timbul dari masa ke semasa, guys. Dan pada tahun 2013 akhirnya tuntutan itu menjadi satu pencerobohan bersenjata yang paling ngeri pernah terjadi di Sabah. Pada 11 Februari 2013, penduduk kampung Tanduo Lahadatu melaporkan kehadiran beberapa warga asing bersenjata di kampung mereka. Mereka dipercayai memasuki kawasan Tanduo itu melalui selat perairan laluan laut daripada selatan Filipina, dan kumpulan ini mengaku bertindak di bawah kepimpinan Kesultanan Sulu pada waktu tersebut, pada masa tersebut, di mana kononnya beliau mengakui bahawa pewaris Kesultanan Sulu dan orang-orang yang memasuki kawasan Sabah khususnya di kawasan Tanduo Lahadatu ini adalah orang-orang daripada Kesultanan Sulu tersebut. Dan kecekapan pihak berkuasa turut kita harus memberikan apresiasi sebenarnya. Pasukan keselamatan Malaysia tidak diam, guys. Mereka terus bertindak secara langsung, dan kawasan kampung Tanduo langsung dikepung oleh pihak berkuasa Malaysia. Pada awalnya kerajaan memilih untuk perundingan secara damai untuk mengelakkan pertumpahan darah, dan rundingan perdamaian itu berlaku selama beberapa minggu. Pasukan keselamatan Malaysia memberikan rundingan dan memberikan peluang sebenarnya kepada kumpulan bersenjata ini untuk pulang secara aman dan cuba untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah, dengan harapan kerajaan bahawa konflik ini dapat diselesaikan tanpa setitis darah pun yang tertumpah. Tapi dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, ketegangan semakin meningkat dari satu negeri ke satu negeri, dan akhirnya menjadi tumpuan di Malaysia. Isu pencerobohan Tanduo ini menjadi isu yang paling hangat dibahas, diperkatakan di Malaysia pada 2013. Dan akhirnya pada 1 Mac 2013, guys, pertempuran pertama tercetus di Tanduo. Dan yang paling menyedihkan, kejadian ini membuatkan anggota VAT 69, 2 orang daripada anggota VAT 69 ini gugur di lapangan. Untuk teman-teman yang belum tahu, VAT 69 adalah skuad elit daripada pasukan polis Diraja Malaysia. Merekalah sebenarnya wira yang terawal yang gugur di dalam pertempuran antara pengganas yang memasuki kawasan Sabah ini dengan pasukan keselamatan Malaysia. Dan seluruh Malaysia pada ketika itu sudah mulai sedar dan mulai panik daripada isu rundingan. Dia sudah menjadi satu konflik peperangan ataupun konflik bersenjata
guys. Dan belum sempat negara pulih daripada kejutan di Tan Duo ini. Pada 3 Mac 2013 terjadi lagi satu insiden di mana 6 anggota polis gugur daripada serangan hendap daripada pengganas yang datang memasuki Sabah pada ketika itu. Dan yang paling menyedihkan, 6 anggota PDRM yang gugur ini adalah anggota yang sedang menjalankan operasi keselamatan pada ketika itu. Dan kehilangan mereka benar-benar menyentuh ramai masyarakat dan rakyat Malaysia pada ketika itu. Dan ini jelas bahawa ancaman ini tidak tertumpu kepada kawasan Tan Duo saja. Sampaikan sempurna juga terkesan dengan ancaman ini. Akhirnya pada 5 Mac 2013 ini guys, kalau saya ingat balik, saya sangat merinding guys. Serial saya ingat, di mana Ops Daulat ini dijalankan. Operasi besar-besaran, dan Ops Daulat ini melibatkan bukan cuma PDRM Polis Diraja Malaysia, tapi juga Angkatan Tentara guys, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Angkatan Tentera Laut Malaysia dan juga pelbagai agensi keselamatan yang lain. Bayangkan anggota-anggota PDRM yang gugur, 2 pasukan VAT 69 dan 6 PDRM yang sedang anggota PDRM yang sedang menjalankan tugas berjumlah 8 orang. Ini benar-benar menimbulkan kemarahan, kesedihan dan juga satu kebangkitan daripada pasukan keselamatan Malaysia untuk melakukan Ops Daulat ini guys. Matlamatnya cuma satu dan sangat jelas, menghapuskan ancaman dan mengembalikan keselamatan di kawasan yang terjejas. Dan pada penghujung Mac 2013, operasi masih diteruskan di kawasan-kawasan yang tertentu dan ancaman utama berjaya dihapuskan. Dan menurut laporan resmi, di sepanjang konflik ini terdapat 10 anggota keselamatan Malaysia yang gugur di dalam Ops ini. Bukan sejak Ops, termasuk yang sebelum-sebelumnya lagi, di mana VAT 69 dan juga anggota PDRM yang menjalankan tugas, dan juga semasa Ops Daulat ini ada anggota yang gugur guys. Tidak cuma itu guys, beberapa anggota ataupun beberapa orang awam juga terkorban di dalam ancaman pengganas daripada Sulu ini guys. Dan dilaporkan juga bahawa puluhan pengganas, penceroboh dilaporkan terbunuh, manakala ramai lagi yang ditahan guys. Insiden Tan Duo ini memberi perubahan besar kepada keselamatan di Sabah. Selepas daripada kejadian ini, kerajaan menubuhkan Eastern Sabah Security Command atau lebih dikenali sebagai ESCOM. Kawasan Eastern Sabah Security Zone turut diwujudkan bagi memperkukuhkan lagi keselamatan perairan di kawasan pantai timur Sabah. Dan sampai sekarang 2026, langkah-langkah keselamatan masih diteruskan oleh kerajaan untuk menjaga kedaulatan, menjaga keselamatan di Sabah ini. Sudah lebih sedekat guys, sudah lebih daripada sedekat kejadian Tan Duo ini terjadi ataupun insiden Tan Duo ini terjadi. Ops Daulat dijalankan. Jadi sejarah ini adalah sejarah yang tidak boleh dipisahkan daripada Sabah lagi guys. Jadi tujuan saya meriak ataupun tujuan saya untuk bikin video seperti ini untuk memperingatkan generasi-generasi akan datang bahawa satu masa dulu Sabah ini kita pernah lalai, lupa, alpa dengan perkara-perkara yang seharusnya kita memberikan perhatian, dan terjadilah kejadian seperti itu. Dan sejarah memang kita tidak dapat ubah guys, tapi sejarah akan berulang seandainya kita sebagai manusia melupakan sejarah yang lalu. Jadi itulah kenapa kita harus menghargai pengorbanan 10 anggota daripada pasukan keselamatan Malaysia. Sebenarnya yang gugur bukan cuma anggota keselamatan Diraja Malaysia, tapi juga rakyat yang turut gugur, orang awam yang turut gugur. Jadi apakah hal seperti ini kita mau terjadi kembali guys? Mereka mungkin telah pergi guys, tapi apa yang tinggal adalah jasa mereka kepada kita. Kawasan-kawasan yang telah sekarang sudah damai, sudah selamat, mereka meninggalkan legasi untuk mereka merasai keselamatan hidup di Sabah ini. Dan yang paling pasti, keamanan itu guys tidak datang secara percuma. Ia dibayar dengan pengorbanan, keberanian, dan darah para wira negara. Mungkin tidak keterlaluan kalau sebelum saya akhiri video ini kita sedekahkan Al-Fatihah untuk semua wira-wira yang telah gugur di persada tanah air kita di Sabah dan untuk Malaysia juga. Al-Fatihah.
Oke guys, jadi apa pendapat kalian dengan video yang baru saya bikin untuk hari ini nih? Kalau kalian suka dengan video-video fakta seperti ini, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Tidak mustahil satu masa nanti perkara seperti ini akan berulang kalau kita terus alpa dengan kejadian yang terjadi sekarang. Saya BDT, host Anda di BDT Crew, dan kalau kalian maukan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan share. Kongsikan video ini supaya saya sentiasa bersemangat untuk bikin video-video seperti ini lagi guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi good people.